Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan boundary layer tetapi bukan lamina boundary layer. Kita akan melihat penyelesaian untuk turbulent boundary layer. Seperti yang pernah kita bincangkan di peringkat awal nota ini, sekiranya kita ada flat plate di sini, so akan wujud boundary layer, tetapi apabila had laju semakin tinggi dan sebagainya, boundary layer tersebut mungkin akan berubah kepada turbulent. Oleh itu, kita kata penyelesaian boundary layer di dalam keadaan turbulent dan di dalam keadaan lamina adalah berbeza. So, bagaimana kita ingin mengenal boundary layer tersebut adalah lamina atau turbulent? Yang paling mudah, kita melihat kepada Reynolds number, iaitu cara pengiraan dia adalah rho VL over mu, di mana L di sini sebenarnya adalah panjang plate ini. Dan sekiranya Reynolds number itu mencapai 5 darab 10 kuasa 5, sekiranya nilai tersebut lebih besar daripada 5 darab 10 kuasa 5, kita boleh takrifkan bahawa boundary layer tersebut berada di dalam keadaan fully turbulent. Dan sekiranya ia rendah daripada atau lebih kecil daripada 5 darab 10 kuasa 5, kita boleh beranggapan bahawa boundary layer tersebut di dalam keadaan lamina. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kepada velocity profile. So, velocity profile, jika velocity profile yang ditunjukkan di dalam seperti contoh tutorial 1, maksudnya kuasa 1, bukan kuasa setengah, kuasa 1. Kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan sinusoidal. Okey. Dia merupakan velocity profile untuk lamina boundary layer. So, kita panggil lamina boundary layer. Okay. Tetapi sekiranya kuasa tersebut adalah kuasa 1 per n, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4 dan sebagainya, ia adalah turbulent boundary layer. So, ini adalah hint yang kedua untuk mengenal pasti sama ada boundary layer tersebut lamina atau turbulent. So, ini adalah gambaran lamina boundary layer dan juga turbulent boundary layer. So, apa yang berlaku sebenarnya, sekiranya lamina boundary layer, kita anggap bahawa pergerakan molekul di dalam lapisan boundary layer ini masih lagi teratur. Tetapi di dalam turbulent boundary layer, kita kata lapisan ini telah semakin tidak teratur. Okey, so kemudian kita kata kita perlu memahami bahawa terdapat dua jenis turbulent ataupun fenomena yang berlaku di dalam real life. Pertama, kita beranggapan bahawa boundary layer yang terhasil ialah 100% boundary layer, iaitu kita panggil fully lamina boundary layer. Okey, kita boleh melukis dalam keadaan seolah-olah satu lapisan ini. Keadaan yang kedua ialah kita mengatakan fully turbulent boundary layer dengan beranggapan bahawa daripada permulaan sini, boundary layer yang terhasil adalah turbulent. So, jadi dengan anggapan bahawa daripada mula plate, lamina yang terhasil adalah terlalu kecil, so kita anggap ia adalah fully turbulent boundary layer. Okey, tetapi ada satu lagi keadaan, iaitu berlaku percampuran di antara lamina dan turbulent boundary layer. Maksudnya, pada peringkat awal, mungkin separuh daripada plate ini akan menghadapi lamina boundary layer, tetapi selepas itu ia berubah menjadi turbulent boundary layer. So, dalam keadaan ini kita kata ada cara yang lain untuk kita menyelesaikan masalah. Okay, dalam kuliah ini kita akan fokus kepada 100% ataupun fully turbulent boundary layer.
Okay, di dalam kuliah yang lepas, kita telah fokus kepada fully laminar boundary layer. Okay, so kemudian berkenaan dengan Blasius. Blasius exact solution sebenarnya hanyalah untuk laminar boundary layer. So, jangan menggunakan Blasius exact solution di dalam menyelesaikan masalah turbulent. Tetapi, idea penggunaan von Karman equation boleh digunakan untuk kedua-dua keadaan. Boleh digunakan untuk laminar dan boleh digunakan untuk turbulent. So, jadi saya harap pelajar alert. Sekiranya penyelesaian itu laminar, kita boleh menggunakan von Karman dan kita boleh menggunakan Blasius exact solution. Tetapi sekiranya penyelesaian itu adalah turbulent ataupun keadaan yang kita dapat adalah turbulent boundary layer, kita tidak boleh menggunakan von Karman, kita tidak boleh menggunakan Blasius exact solution. So, ini contoh velocity profile yang digunakan di dalam laminar boundary layer. Seperti yang saya katakan, nilai kuasa di dalam velocity profile tersebut adalah dalam bentuk integer. Maksudnya, kita fokus kepada velocity profile yang mempunyai kuasa 1 seperti ini dan mempunyai kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan sinusoidal iaitu sine. So, kelima-lima velocity profile ini adalah velocity profile untuk laminar boundary layer di dalam silibus kita. Ada sesetengah buku mungkin dia beri sampai 5, tetapi memadai untuk dalam silibus kita, kita menggunakan sehingga kuasa 4 sahaja. So, kita masuk kepada penyelesaian turbulent boundary layer. For turbulent boundary layer flow, we have two methods for obtaining the information desired. So, maksudnya untuk menyelesaikan masalah turbulent boundary layer, kita mempunyai dua metod untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, kita namakan sebagai power law form. Dan pengiraan untuk power law form ini agak mudah, tetapi kita dapati bahawa ia kurang accurate. So, lagi satu method kita namakan sebagai empirical form, dan empirical form ini agak complicated dan tentulah keputusan yang kita dapat lebih accurate berbanding dengan metod 1. Kita akan melihat kedua-dua metod ini di dalam topik ini. So, ini sekali lagi saya tunjukkan fully turbulent boundary layer dengan beranggapan bahawa turbulent boundary layer bermula pada permulaan plate. Dan ini kita ialah cara pengiraan Reynolds number. Kita menggunakan rho UL over mu, di mana L di sini sebenarnya jarak daripada origin sehinggalah ke sisi akhir ataupun ke tempat akhir plate tersebut. Okay, di dalam slide ini kita akan membincangkan tentang turbulent boundary layer yang menggunakan idea power law form. So, apa yang dimaksudkan dengan power law form ialah kita we feed the data for the velocity profile with a power law equation. So, idenya ialah seolah-olah kita predict velocity profile yang berlaku di dalam turbulent boundary layer dengan menggunakan rumus ini. Maksudnya ialah, seperti yang kita ketahui, turbulent boundary layer, molekul bergerak secara chaotic, secara tidak menentu. Ada yang bergerak ke belakang, ke atas, ke bawah dan sebagainya. Tidak secantik aliran laminar. Oleh itu, kerana pergerakan tidak cantik, membawa maksud, kalau kita ada plate di sini, kalau laminar tu kita boleh melukis velocity profile dia cantik. Kerana dia bergerak tu mengikut aturan. Tetapi untuk turbulent, kita kata oleh kerana bentuknya adalah plate-plate,
mungkin kalau kita buat velocity profile tu, kita plotkan betul-betul, mungkin ada yang ke depan, ke belakang sikit, naik atas, ke depan, ke belakang, naik atas, dah jadi gini. So jadi kita kata kalau kita nak buat itu apa assumption, mungkin kita kata boleh fit untuk beberapa bentuk curve. Itu yang jadi permasalahannya. Kita tidak tahu curve yang mana dapat mewakili keadaan sebenar. Okay, walau bagaimanapun kita akan cuba kita melihat trend curve untuk turbulent, kita dapati bahawa secara mudah ia bersesuaian dengan graf 1/n. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu menentukan nilai n di sini. Jadi untuk menentukan nilai n, kita boleh menggunakan idea ini. Okey, sekiranya pergerakan angin agak sederhana dan menghasilkan Reynolds number di antara 5 darab 10 hingga 10 kuasa 7, kita boleh menggunakan nilai n sama dengan 7. Sekiranya Reynolds number di antara 7 dan 8, kita menggunakan n adalah 8. Dan sekiranya Reynolds number adalah 8 hingga 9, kita menggunakan nilai n sama dengan 9. Okay, walau bagaimanapun, kita kata commonly, okay, secara umum, nilai yang selalu digunakan untuk menyelesaikan masalah turbulent boundary layer ialah n sama dengan 7. Oleh itu, normally di dalam soalan turbulent boundary layer, sekiranya tidak dinyatakan nilai n itu berapa, dia cuma cakap satu aliran turbulent boundary layer berlaku dan sebagainya, pelajar boleh membuat anggapan velocity profile untuk turbulent boundary layer tersebut ialah y per delta kuasa 1/7. Okey, kemudian ada satu perkara lagi yang pelajar perlu berhati-hati. Seperti yang saya katakan, von Karman equation boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah turbulent boundary layer. Di dalam menyelesaikan masalah von Karman equation, kita memerlukan dua equation. Satu nilai shear stress daripada von Karman dan satu adalah nilai shear stress daripada Newton's law of viscosity. Dan untuk pengiraan Newton law of viscosity, kita tahu sama dengan mu du dy pada ketika y sama dengan kosong. Okey, di sini saya harap pelajar ingat, rumus ini tidak boleh digunakan di dalam turbulent boundary layer. Kenapa? Sekiranya kita ada u over u sama dengan y per delta kuasa 1/7, dan kalau kita bezakan du dy, kita akan dapat nilai ini, dan sekiranya kita masukkan nilai y sama dengan kosong, so kita kata y di sini sama dengan kosong, kita akan dapati bahawa du dy sama dengan kosong. So nilai ini secara matematiknya betul. Awak tidak mengira dengan salah, tetapi keputusan du dy sama dengan kosong menyebabkan ia tidak reflect real situation. So jadi kita kata kita tidak boleh menggunakan idea ini di dalam penyelesaian turbulent boundary layer. Jadi apa yang kita perlu buat ialah, ataupun apa yang kita gunakan ialah, kita menggunakan Blasius formula. Okay. So Blasius formula ini membawa maksud kita akan mengira nilai shear stress dengan menggunakan empirical equation ataupun empirical idea yang dipelopori oleh Blasius. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak akan dibuat oleh pelajar di dalam peperiksaan kerana nilai tersebut akan diberikan di dalam soalan. Contohnya, oleh kerana contohnya kita ada kuasa 7 di sini, dan saya nak terangkan, oleh kerana commonly kita akan ambil kuasa n sama dengan 7. Oleh itu, ada satu lagi sebutan, iaitu selalunya orang akan kata turbulent boundary layer ini ialah 1/7 power law, ataupun dia cakap velocity profile for turbulent is 1/7 power law.
So, apa maksud 1/7 power law? Maksudnya kuasa yang digunakan adalah 1/7. Okay, orang tak akan cakap 1/8, 1/9. Okay, selalunya orang akan cakap 1/7 power law. Ini adalah yang very common terms untuk turbulent boundary layer. Okay, sekiranya velocity profile ialah 1/7 power law, nilai shear stress daripada Blasius numerical calculation akan menjadi 0.0226 rho U kuasa 2 mu per rho U delta kuasa 1/4. So, nilai ini akan diberikan di dalam peperiksaan. So, jadi saya harap pelajar tidak perlu menghafal nilai ini kerana ada ketika kami akan memberi nilai yang berbeza. So, kadang-kadang dalam peperiksaan, untuk memastikan bahawa pelajar membuat derivation dengan betul, kadang-kadang kita beri nilai yang sedikit berbeza. Contohnya kami beri 0.023 atau kita beri 0.228. Okay. Sedikit perubahan pada nombor akan menghasilkan jawapan yang berbeza. So, nilai ini saya harap pelajar berhati-hati kerana menghafal nilai ini tidak membantu dalam peperiksaan. Okey, kemudian kita lihat bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian dia sebenarnya adalah sama seperti penyelesaian laminar boundary layer yang menggunakan idea von Karman equation. Okey, katakan kita bermula dengan mencari nilai theta. Kenapa kita mencari nilai theta? Kerana kita ingin menggunakan von Karman equation. Di dalam von Karman equation ada nilai theta yang perlu kita masukkan. Jadi rumus untuk mencari theta adalah ini. Kameran U over U 1 tolak U over U dy. So kita masukkan U over U di sini dengan nilai ini. Okey, setelah kita masukkan, kita kamirkan, kita masukkan limit kosong hingga delta, kita boleh dapat nilai theta sama dengan 7/72 delta. Jadi, kita masukkan nilai tersebut ke dalam nilai theta di sini. So, kita boleh tulis seperti ini. Dan kita bawalah nilai delta di sini ke sebelah, bertemu dengan D itu tadi. So, selalunya kita akan menulis sebagai ini. Tau sama dengan rho U kuasa 2. D delta over dx 7/72. So, kita namakan equation ini sebagai equation 1. Okey, seterusnya, di dalam laminar boundary layer, kita akan mengira berdasarkan Newton's law of viscosity. Tetapi di dalam turbulent boundary layer, kita tidak menggunakan ini. So, jadi saya tulis di sini, kita kata tidak boleh digunakan untuk turbulent boundary layer. Jadi saya harap pelajar tidak benar-benar menggunakan equation ini dalam menyelesaikan masalah turbulent boundary layer. So, apa yang kita ada? Kita ada nilai shear stress daripada pengiraan Blasius. Jadi apa yang kita buat? Kita gunakan nilai ini memberi nilai shear stress dan kita akan samakan dengan nilai shear stress daripada von Karman. So, jadi kalau kita samakan, ini adalah nilai shear stress daripada von Karman dan ini adalah nilai shear stress daripada Blasius. Dan seterusnya, penyelesaian dibuat adalah sama seperti pengiraan di dalam laminar boundary layer, di mana kita akan kumpulkan nilai D delta ini di sebelah kiri dan kita akan bawa semua sekali nilai ke sebelah kanan, termasuklah nilai dx. Jadi kalau kita rearrange equation, katakan kita mempunyai D delta dx 7/72, kita ada nilai ini. Kemudian kita kata kita bawa nilai delta ini ke sebelah kiri dan kita bawa dx dan 7/72 ini ke sebelah kanan, kita boleh mendapat sebutan
ini. Okay. So kemudian kita ada nilai d delta dan dx. So macam mana cara kita nak hilangkan d delta dan dx? Kita akan buat kamiran. So kita integrating both side. So kita integrate lah seperti biasa. Dia akan menghasilkan 4/5 delta kuasa 5/4. Dan di sini oleh kerana tidak ada nilai x dan kita kamirkan terhadap dx, akan muncullah satu nilai x dan akan muncullah satu nilai constant, nilai pemalar. Dan kita masukkan boundary condition, iaitu kita kata sekiranya kita ada plate dan turbulent boundary layer berlaku, tentulah kita kata pada kedudukan permulaan ini nilai x sama dengan 0 dan nilai delta juga sama dengan 0, kerana pergerakan belum berlaku dan kita kata terlalu awal untuk boundary layer wujud. Oleh itu, dia akan menghasilkan nilai C sama dengan 0, maka nilai C di sini kita boleh abaikan. Oleh itu, equation yang tertinggal adalah nilai ini. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. Kita bawa nilai tersebut ke sebelah kanan dan kita kuasakan nilai delta kuasa 5/4 kepada dengan kuasa 4/5. So maknanya dia akan menjadi delta kuasa 1 dan di sebelah kanan akan terbentuk sebutan seperti ini. So kemudian kalau kita ubah sebutan seperti ini, dalam bentuk Reynolds number kita akan dapat delta sama dengan 0.3721x per Reynolds number kuasa 1/5. So macam mana kita daripada sini kita nak ubah Reynolds number 1/5? Mudah sahaja. Kita tahu Reynolds number sama dengan rho ux over mu. Okay, dalam keadaan 1/r, terbaliklah. Dia jadi mu per rho ux. So sekarang ni kita ada mu kuasa 1/5. Bahagikan dengan rho kuasa 1/5 dan u kuasa 1/5. So kita darabkan dengan x kuasa 1/5 bahagikan dengan x 1/5. So jadi kat sini kita ada rho ux 1/5 dan mu 1/5. Tetapi kita ada extra x kuasa 1/5. So x 1 kuasa 1/5 ni kita darabkan dengan x kuasa 4/5 di sini. Oleh itu ia akan menghasilkan x kuasa. So nilai ini akan menghasilkan x kuasa 5/5 ataupun sama dengan x kuasa 1. So, saya harap pelajar dapat mencuba perkara ini di rumah kerana ini adalah typical question untuk test dan juga final exam. Okey, kemudian bagaimana untuk kita mengira displacement thickness? So, displacement thickness, kita tahu bahawa velocity profile adalah y per delta kuasa 1/7. Ini adalah rumus displacement thickness dan kalau kita buat, kita dapat 1/8 delta. Kita masukkan nilai delta sama dengan ini. So, kita boleh dapat delta star sama dengan 0.0465x over Reynolds number kuasa 1/5. So, kemudian kita mengira nilai theta. Kita tahu theta sama dengan 7/72 delta. Kita masukkan nilai delta, kita boleh mengira nilai theta sebanyak 0.036x per Reynolds number kuasa 1/5. Dan kita boleh mengira nilai shear stress berdasarkan nilai Blasius shear stress yang diberi dalam soalan. Dan di dalam nilai ini kita masukkan nilai delta di sini seperti nilai delta yang kita ada dan kita boleh dapat nilai tau sama dengan 0.0289 rho u kuasa 2 Reynolds number kuasa 1/5. Kemudian kita boleh mengira drag force. So rumus ini kita kata kita pernah bincangkan sewaktu pembelajaran yang lepas. So kita terus sahaja kita gantikan nilai tau di sini dengan nilai tau yang kita ada daripada pengiraan sebelumnya. Maknanya kita boleh dapat daripada sini.
Dan kemudian kita boleh menyelesaikan masalah ini. Kita pecahkan balik Reynolds number ini. Kerana Reynolds number mempunyai nilai X dan kita kamirkan kepada dx. Dan akhir sekali, limitnya adalah 0 hingga 9. Dan dia akan menghasilkan nilai drag force sebanyak 0.361 rho u square B darab L dibahagikan dengan Reynolds number kuasa 1/5. Kemudian drag coefficient, kita tahu bahawa nilai CD sama juga dengan FD dibahagi setengah rho U kuasa 2 dan A. So, selalunya kita tulis setengah rho AU kuasa 2. So, A di sini ditulis sebagai B dan L, iaitu jarak flat plate tersebut didarabkan dengan lebarnya sebagai B. So, ini adalah L. So apabila kita cancel bahagian yang boleh cancel, contohnya BL ini kita boleh cancel. So rho U kuasa 2 pun rho U kita boleh cancel. Dia akan menghasilkan nilai 0.0722 over Reynolds number kuasa 1/5. Kali ini kita akan melihat penyelesaian masalah turbulent boundary layer dengan menggunakan metod yang kedua, iaitu empirical form. So the empirical form method of predicting turbulent flow quantities on a flat plate with zero pressure gradient is based entirely on data. So apa yang dimaksudkan based entirely on data? Ia dengan pengiraan yang lebih detail menggunakan idea Navier-Stokes equation dan sebagainya. Maksudnya seolah-olah kita mengira apakah had laju yang berlaku untuk setiap zarah molekul daripada keadaan U sama dengan 0 sehinggalah U sehingga 99%. It is more accurate than the power law form but also more complicated. So oleh itu, kerana ia complicated, maksudnya silibus kita tidak tunjuk bagaimana rumus itu dibuat, memadai untuk at least pelajar untuk dapat idea bagaimana rumus dikeluarkan. Cuma ada 1-2 rumus sahaja yang saya harap pelajar kena ingat, kerana rumus itu amat penting untuk menyelesaikan permasalahan sekiranya keluar dalam final exam. Okay, the time average turbulent velocity profile can be divided into two regions, the inner regions and the outer region. So the velocity profile for inner region is defined as this one. Maknanya kita mengira U over UT. Ini bukan T sebenarnya, ia adalah U tau. Maksudnya U untuk shear stress. Kita membuat ratio di antara had laju molekul sebenar dengan had laju yang yang dipengaruhi oleh shear stress. So kemudian kita kata kita boleh mengira U tau di sini dengan idea tau naught dibahagikan dengan rho. So kita boleh mendapat sebagai shear velocity. So kemudian untuk the velocity profile for outer region is defined as this one, dan dengan beranggapan bahawa U tolak U bar di sini sebagai velocity defect. So apa yang dimaksudkan dengan velocity defect di sini ialah kita memahami bahawa apabila shear stress bertindak, tentulah molekul akan menjadi lebih perlahan lagi. Oleh itu kita kata seolah-olah kekurangan velocity yang berlaku di situ disebabkan ada resistance, ada daya lekatan, kekurangan ataupun kita kata velocity yang menyebabkan ia berkurang, kita namakan dia sebagai velocity defect. Dan ini adalah contoh analytical graph yang dibuat berdasarkan data yang diperolehi. So di sini kita kata kita tidak boleh mengira secara kameran semata-mata, dan pengiraan ini sebenarnya akan lebih memberi kita table seperti kita menyelesaikan masalah Blasius.
dan kita kata kita tidak fokus kepada pengiraan tersebut kerana ia melibatkan curve fitting dan juga pengiraan integration yang panjang. So kita shortcut di sini. So apa yang berlaku ialah kita kata berlaku inner region dan outer region. So inner region ni maksudnya apa? Inner region ini ialah region di mana kita kata viscous effect itu kuat berlaku, tetapi outer region ini apabila ia kita kata efek daripada viscous effect itu menjadi kurang dan ia lebih kepada pergerakan molekul yang chaotic, yang tidak boleh diramalkan, yang kita kata tak cantik. Okay. Dan kalau kita lihat kat sini ada curve yang naik, kemudian ada curve yang straight dan naik sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita fokus kepada kajian boundary layer di peringkat tinggi, sebenarnya ia lebih kepada curve fitting. So curve fitting tu maksudnya apa? Kita comparekan nilai yang kita dapat secara eksperimental dan nilai yang kita dapat secara analytical ataupun dengan penggunaan equation Blasius tu sebenarnya. Kita buat kameranya berkali-kali, kita masukkan data atau diringkaskan secara simulation, kita buat secara analytical. Kita boleh mengatakan bahawa okey, garisan ini boleh diwakili dengan certain equation dan garisan ini kita boleh wakili dengan certain equation. Itu sebenarnya yang berlaku. So jadi kita kata agak sukar untuk kita predict berkenaan dengan ataupun untuk kita buktikan equation ini dengan cara derivation di atas kertas. Okey. Jadi maksudnya ideanya di sini ialah empirical method ini membawa maksud kita menggunakan sepenuhnya comparison di antara eksperimental yang dibuat dan juga pengiraan yang bermula daripada Navier-Stokes equation, mengambil kira pergerakan setiap molekul dan sebagainya, dan kemudian kita bandingkan data tersebut dengan data yang secara eksperimental dan akhirnya kita buat curve fitting dan menghasilkan equation yang tertentu. Jadi secara ringkas itu idea berkenaan dengan empirical method ini, tetapi apa yang pelajar perlu ingat ialah beberapa equation yang kita kata kita telah tetapkan sebagai silibus di dalam tajuk ini. Kerana kalau di peringkat dia lebih tinggi dalam untuk tajuk viscous fluid flow dalam master katakan, ada beberapa teknik lagi untuk menyelesaikan masalah. So jadi kita tidak menggunakan kepelbagaian teknik tersebut, memadai kita fokus kepada satu method sahaja. So the equation above involve the shear velocity which depend on the wall shear stress. There are several such relationship used. One that give excellent result is this one. So jadi kita kata banyak lagi equation yang diperkenalkan, tetapi di dalam silibus kita memadai untuk kita mengatakan local drag coefficient sama dengan 0.455 dibahagikan dengan ln 0.06 Reynolds number kuasa 2. So this local skin friction coefficient or local drag coefficient allow us to determine tau naught and thus u tau at any location of interest. The velocity profile can be used to calculate quantity of interest, but u tau must be known. Okay, jadi kita kata dengan idea nilai CD ini, kita boleh memulakan pengiraan kita. So kemudian satu lagi equation yang perlu kita ingat ialah assuming turbulent flow, the leading edge, the shear stress can be integrated to yield the drag. Then the skin friction coefficient or drag coefficient, maksudnya CD besar, will become like this one, 0.523 ln 0.06 Reynolds number square. So this relation is very good and can be used up to Reynolds number 10 to the power of 9. So maksudnya sehingga Reynolds number 10 kuasa 9, kita masih lagi boleh menggunakan rumus ini dengan hanya mempunyai kira-kira 2% error. So sekiranya kita menggunakan di dalam Reynolds number 10 kuasa 10, error tersebut baru menjadi 4%. Jadi nilai ini kita kata terlalu bagus untuk digunakan dalam penyelesaian masalah. So jadi ada dua rumus yang kita kata kita perlu tahu daripada theoretical ini.
Okay, walau bagaimanapun saya akan tunjukkan dan akhir sekali sebelum contoh. Oleh itu, kita boleh finally this equation can be summarized as this one. So maknanya kita ada U over U tau 2.44 ln U tau delta over nu campur 7.4. So this equation allow an easy calculation of delta by knowing the value of U tau. So maksudnya kita boleh mengira nilai delta di sini sekiranya kita tahu nilai U tau. Kerana nilai ini bukan V, bukan velocity. Nilai kinematic viscosity kita boleh kira. So maknanya di dalam nota ini kita ada 3 equation, tetapi saya akan tunjukkan common idea pengiraan dengan menggunakan idea empirical method ini. Contoh 1. Example 1. Estimate the boundary layer thickness at the end of 4.5 meter long flat plate if wind flow on it at 30 meter per second. Also calculate the drag force on one side if the plate is 3 meter wide. Use the empirical data. Assume that the temperature is 20 degrees Celsius. So 20 degrees Celsius maksudnya kita pilihlah nilai pada 20 darjah, iaitu di sini. Okey. Katakan kita bermula dengan rumus boundary layer thickness can be calculated by using this equation seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Kemudian kita perlu mengira nilai U tau di sini. So U tau boleh dikira dengan rumus ini. Tau naught over rho square root. Tetapi nilai tau naught kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. Dan untuk mengira nilai CD di sini, kita menggunakan nilai CD seperti yang dinyatakan di dalam nota. So, jadi pertama kita mengira nilai Reynolds number. Kita masukkan nilai rho UX over mu. Kita masukkan nilai ini, kita dapat 8.9 darab 10 kuasa 6. Membawa maksud ia adalah turbulent. Dan kemudian jika kita kira ln 0.06 Reynolds number, maksudnya cara mengiranya, kita darabkan dulu Reynolds number ini dengan 0.06, barulah kita mengira nilai ln tersebut. So kita dapat 13.1926. So nilai ini barulah kita kuasa 2 kan. So kalau kita kira nilai tersebut, kita boleh dapat nilai CD. Tetapi di dalam nota ini kita terus sahaja masukkan nilai ini ke dalam equation di sini. So jadi di dalam nota ini kita ada nilai CD di sini. So kita ada nilai setengah rho U kuasa 2. Dan kalau kita masukkan nilai, kita dapat kira-kira 1.416 Pascal. Dan kemudian kita kata kita boleh mengira tau U tau di sini. Kita masukkan nilai tau naught, masukkan nilai density. So kita dapat U tau sama dengan 1.084. Kita masukkan nilai 1.084 untuk nilai ini. Okay. So kemudian daripada nilai ini, U di sini adalah free stream velocity. So membawa maksud kalau di dalam soalan ini, kita kata ia bergerak 30 meter per second. So jadi kita masukkan 30 dan kita masukkan semua nilai. Di sini nu adalah kinematic viscosity. So nilai ini adalah kinematic viscosity. So jadi kalau kita masukkan semua sekali, kita selesaikan, kita boleh dapat nilai delta sama dengan 0.066 meter. Kemudian drag force can be calculated by using this equation. Kita tahu bahawa nilai drag force CD, drag coefficient sama dengan rumus tersebut. Kita masukkan nilai, so kita boleh dapat 0.003. Seterusnya nilai itu dimasukkan dalam CD di sini. Kita masukkan semua sekali nilai, kita boleh dapat drag force adalah 21.94 Newton. Tetapi perlu diingat, sekiranya kita mempunyai plate di situ, okay, dan angin pun datang,
nilai 21.94 ini adalah nilai bound force yang berlaku pada satu side sahaja. Sekiranya kita ingin mengira total amount, kita perlu darab 2 kerana di bawah ini juga berlaku boundary layer. Kita lihat example 2. Estimate the maximum boundary layer thickness and the drag due to friction on the side of a ship that measure 40 meter long with a submerged depth of 8 meter, assuming the side of the ship is approximated as a flat plate. The ship travel at 10 meter per second. Use the empirical methods and compare with the result using the power law model. So, jadi ideanya ialah kita ada kapal sebenarnya. So, kapal itu ditenggelami air di sini. So, kita diminta untuk mengira apakah friction ataupun force boundary layer yang terhasil di kawasan yang terendam. So, kita anggaplah dia terendam kat sini setinggi 8 meter dan panjang ini adalah sepanjang 40 meter. Dan ship travel at 10 meter per second. So, maksudnya seolah-olah air yang mendatang adalah 10 meter per second. Dan kapal adalah berhenti, tidak bergerak. So, jadi kita ambil properties water at 5 degree Celsius. Mungkin dalam soalan dinyatakan 5 degree. Oh, tak apa. Kita anggap 5 darjah. Kita boleh mengira nilai tau knot dengan menggunakan rumus ini. Dan kita dapat ia sekitar 82.8 Pascal. Kemudian kita boleh mengira nilai U tau dan kita dapat ia sekitar 0.288 meter per second. Dan daripada rumus ini kita dapat nilai delta sama dengan 0.384 meter. So, kemudian kita boleh mengira nilai CD. So, nilai CD di sini dengan menggunakan rumus yang diberi dari buku teks. So, kita mendapat ia sama dengan 0.001904. Kita masukkan di dalam rumus ini, kita boleh dapat nilainya adalah 30.464 Newton. So, ini nilai yang dikira berdasarkan empirical method. Okey, seterusnya. Andai kata kalau kita menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan power law form. So, jadi pertama kita cek dulu Reynolds number. Kita dapati Reynolds numbernya adalah nilai ini 263 juta. So, ia mewakili 2.6 darab 10 kuasa 8. So, jadi 2.6 darab 10 kuasa 8 ini dia between 10 kuasa 8 dan 10 kuasa 9. Oleh itu, nilai N yang digunakan adalah N sama dengan 9. So, jadi kita selesaikan seperti biasa. So, kita anggap bahawa nilai Blasius untuk N sama dengan 9 adalah seperti ini. Kita mengira nilai tau, kita mengira nilai delta. Kita buat persamaan di antara von Karman equation dan juga nilai nilai yang ada di sini. Silap. Ini adalah nilai daripada von Karman equation. So, 9 per 110 ini adalah nilai theta. So, nilai theta sama dengan 9 per 110 delta. So, kita masukkan nilai tersebut dan kita equalkan dengan nilai shear stress yang dikira melalui Blasius calculation. So, kemudian sekiranya pelajar melakukan perkara tersebut, kita dapati bahawa nilai delta sama dengan 0.433x Reynolds number 1/5. Dan kalau kita masukkan nilai, kita dapati bahawa nilai delta itu setinggi 0.358 meter. Jadi kalau kita bandingkan di sini, daripada empirical method, kita dapat 0.384, tetapi daripada power law method, kita dapat 0.358. So, perbezaan di sini kira-kira 6.77%. So, maknanya bezanya masih lagi kita kata acceptable.
nilai boundary layer thickness. Okay, kemudian kita tengok apa yang berlaku pada force. Dan kalau kita mengira force, kita boleh mendapatkan nilai CD, kita darabkan dengan 1/2 rho AU kuasa 2. So, kita dapat daripada calculation adalah 0.071. Kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat ia adalah 23.5 kilonewton. Jadi, kalau kita comparekan dengan empirical method memberi nilai 30.4 kilonewton, tetapi berdasarkan power law form, ia hanya memberi 23.5 kilonewton. Oleh itu perbezaan ini iaitu kira-kira 7 kilonewton, iaitu 22% daripada nilai empirical method. Maksudnya nilai power law method menghasilkan ataupun memberi nilai drag force yang rendah berbanding empirical method. So percentage ini kita lihat terlalu tinggi di dalam pengiraan drag force. So ini boleh menyebabkan kita kata mungkin calculation untuk sesuatu application akan berbeza jauh. Okey, oleh itu sebab kita kata kalau turbulent ini selalunya kita akan menggunakan power law form sekitar 1/7 sahaja. Itu yang wujud terms 17 power law. Kerana jika lebih daripada 1/7, kebanyakan researcher lebih suka untuk menggunakan cara empirical method.